Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsi dua kisah seram. Kisah kekasih hantu raya dan kisah bilik 109. Kisah pertama ni berlaku sekitar tahun 2000, melibatkan seorang perempuan dan juga seorang lelaki. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Icah untuk yang perempuan tu dan Haris untuk yang lelaki tu. Icah dan juga Haris ni asalnya kawan biasa je. Tapi lama kelamaan bila dah berkawan tu, dia orang jadi makin rapat. Dan dah mula timbul rasa sayang. Lama-lama dia orang pun mulalah bercinta. Pada masa tu, masa dia orang mula bercinta tu, Icah ni umur dia 20 tahun. Haris pula 23. Maknanya 3 tahun lah berbeza umur dia orang. Dia orang berdua ni macam pasangan lain juga. Kadang-kadang dia orang keluar sama-sama, pergi dating, pergi tengok wayang, pergi makan sama-sama, macam tu je lah. Tak ada apa yang pelik lah. Tapi selepas tahun dia orang ni bercinta, Icah mula mengalami perkara yang pelik. Bila Icah ni seorang-seorang, terutama sekali di rumah dia lah, Icah akan rasa seperti diperhatikan. Dan bila Icah pergi ke mana-mana seorang diri, Icah selalu rasa seperti diekori. Makin lama makin banyak gangguan yang dialami oleh Icah. Contohnya pada waktu malam, bila Icah nak tidur, dia selalu kena tindih. Rasa macam kena tindih. Maksud ditindih tu, kita baring terlentang lah contohnya. Lepas tu kita rasa bahagian atas badan kita ni dihimpit oleh sesuatu yang berat, sampai kita tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bercakap. Suara kita tak keluar. Tapi Icah tak pasti sama ada perkara tu dalam mimpi ataupun dalam sedar. Sampailah satu malam. Pada malam tu, Icah nampak apa yang sebenarnya menindih dia. Icah nampak ada satu lembaga yang berwarna hitam merangkak naik atas badan dia. Semenjak malam tu, Icah makin kerap diganggu. Icah rasa seolah-olah ada orang ikut di belakang badan dia, dan orang tu berada rapat di belakang dia. Sampai tahap Icah ke bilik air pun, dia masih lagi rasa diekori oleh seseorang. Satu-satunya masa yang Icah rasa okey adalah apabila dia keluar dengan Haris. Bila Icah keluar dating dengan Haris, dia tak ada rasa seperti diekori ke ataupun rasa seram apa-apa ke, tak ada. Selain daripada tu, memang dia akan rasa diekori dan diperhatikan. Icah pernahlah cerita perkara ni kepada Haris. Tapi Haris, dia hanya pesan supaya mengaji dan juga banyakkan mengaji dan juga banyakkan doa. Dan jangan tinggal semayang. Tu je lah pesan Haris. Hubungan cinta dia orang pun berterusan sampailah 2 tahun. Jadi bila dah masuk 2 tahun tu, Icah ni dah biasa dengan family Haris. Pada masa tu Haris ni dia cuma ada mak dia seorang je. Haris anak tunggal. Ayah Haris dah lama meninggal dunia. Pada masa tu tinggal Haris dan juga mak dia je. Pada satu hari ni, mak Haris ada jemput Icah untuk datang ke rumah. Sebab pada masa tu Haris tak ada kat rumah. Haris outstation. Jadi mak Haris ni minta Icah temankan dia lah. Mak Haris suruh Icah tidur di bilik depan. Sebab dekat bilik depan tu memang kosong. Pada malam harinya, masa tu pukul 2 pagi, Icah terbangun daripada tidur. Sebab dia terdengar ada suara seorang lelaki berbisik panggil nama dia. Masa tu Icah memang takut. Sebab dia tahu dekat rumah tu cuma ada dia dan juga mak Haris. Icah nak buka mata pun takut pada masa tu. Suara berbisik tu seakan-akan berada betul-betul di sebelah telinga Icah. Tapi Icah dia buat tak tahu je lah. Dia pejamkan mata, dia paksa diri dia untuk tidur. Lama kelamaan suara lelaki berbisik tu pun hilang. Dan Icah berjaya sambung tidur. Lebih kurang 2 jam lepas tu, pukul 4 pagi, Icah terjaga sekali lagi. Kali ni dia terbangun sebab dia rasa nak ke tandas. Dia nak buang air kecil. Icah pun bangun keluar daripada bilik nak pergi ke tandas. Nak pergi ke tandas, perlu lalu dekat meja makan. Meja makan dekat dapur. Masa Icah lalu dekat dapur tu, Icah nampak ada seorang lelaki sedang duduk di meja makan. Posisi lelaki tu membelakangi Icah. Jadi Icah tak nampak muka lah. Tapi Icah nampak lelaki tu memang sebiji macam Haris. Pada masa tu memang Icah tak percaya yang tu Haris. Icah rasa yang dia nampak tu hantu. Icah cancel, tak jadi pergi tandas. Dia berlari balik masuk dalam bilik. Keesokan harinya, bila Icah dah balik semula ke rumah dia, Icah pun telefonlah Haris. Icah ceritalah apa yang berlaku pada malam tu bila dia tidur di rumah Haris.
Pada masa tu Haris macam tak berapa nak percaya. Dia kata mengarut. Lepas tu dia cakap apa? Ichah ni mengigau. Macam tu je lah. Dia tak indahkan sangat lah. Bila Haris cakap macam tu, Ichah ni macam terasa hati jugalah. Macam sedih jugalah. Dia cakap benda yang betul tapi Haris tak percaya. Selang sehari lepas tu, pada waktu malam, di rumah sewa Ichah. Ichah ni sebelum tu saya kena bagi tahulah. Dekat rumah sewa Ichah ni, hanya ada 2 orang saja penghuni. Ichah dan juga kawan dia. Pada malam tu, housemate Ichah ni masuk dalam bilik Ichah. Masuk dalam bilik Ichah dan dia tanya, Ichah, apa salah Haris masuk dalam rumah kita ni? Ni kan rumah bujang. Engkau ada ajak dia masuk ke? Bila Ichah dengar macam tu, dia terkejut lah. Dia tanya balik kawan dia ni, housemate dia ni. Apa benda yang kau cakap ni? Housemate Ichah pun bagi tahu Ichah. Tu dekat ruang tamu tadi. Aku nampak dia duduk tengok TV, tersenyum tengok aku. Masa tu Ichah pun bangun. Ichah dengan member dia ni, dengan housemate dia ni, keluar daripada bilik dan pergi ke ruang tamu. Bila dia orang tengok dekat ruang tamu, memang tak ada siapa-siapa. Masa tu dia orang berdua pun dah meremang. Dan pada masa itulah Ichah mula bercerita kepada housemate dia. Ichah ceritalah semua. Dia rasa selalu diekori, selalu diperhatikan. Lepas tu dia ceritalah apa yang terjadi masa dia bermalam di rumah Haris. Bila Ichah ni dah selesai cerita, housemate dia pula cerita. Rupanya bukan Ichah seorang yang kena ganggu. Housemate dia pun kena ganggu juga rupanya. Housemate Ichah cakap, dia selalu ternampak Haris berdiri dekat luar rumah di bahagian belakang, maknanya di bahagian dapur. Dah banyak kali dia nampak Haris berdiri dekat situ. Dan pada masa-masa yang tak logik, kadang-kadang pukul 5 pagi bila dia bangun awal nak pergi mandi ke apa kan, dia lalu dekat belakang tu, dekat dapur, dia nampak dekat bahagian luar, bahagian belakang rumah, bahagian luar, ada Haris berdiri dekat situ pukul 5 pagi. Buat apa berdiri dekat belakang rumah orang kan? Pelik lah. Kadang-kadang pukul 11 pagi berdiri dekat belakang rumah. Masa tu Ichah dah mula rasa lain. Dia dah mula syak ada perkara yang mistik pada pakwa dia, pada si Haris tu. Bila dah jadi macam tu, Ichah dan juga housemate dia ni berpakat nak rujuk perkara ni kepada seorang ustaz. Tak lama lepas tu dia orang pun pergilah jumpa ustaz, seorang ustaz ni. Dia ceritalah apa yang dia alami. Ichah cerita apa yang dia alami. Kawan Ichah pun cerita dekat ustaz tu apa yang dia alami. Tak lama lepas tu, ustaz tu pun bagi tahu dekat Ichah, sebenarnya Haris dah lama didampingi oleh seekor makhluk halus. Makhluk halus yang dikenali oleh masyarakat Melayu kita ni sebagai hantu raya. Haris ada hantu raya sebenarnya. Ichah memang terkejut lah pada masa tu sebab dia tak sangka Haris macam tu. Dan kata ustaz tu lagi, hantu raya yang selalu mendampingi Haris ni dah jatuh cinta dekat Ichah, sama macam Haris. Bila hantu raya tu dah suka dekat Ichah, dah jatuh cinta dekat Ichah, hantu raya tu selalulah ikut Ichah ni ke mana saja Ichah pergi, seolah-olah nak melindungi Ichah lah. Si Ichah ni bila dah dengar ustaz tu cerita macam tu, memang dia takut lah. Dia pun tanyalah, ustaz, apa yang saya perlu buat ni ustaz? Saya kena buat apa? Ustaz tu bagilah cadangan, bagilah saranan. Ustaz tu bagi tahu, kalau boleh perlahan-lahan jauhkan diri daripada Haris. Ichah kena cari jalan untuk tinggalkan Haris sebelum perkara ni melarat jadi lebih teruk. Tapi ustaz tu pesan, kalau boleh jangan tinggalkan mengejut lah. Jangan putuskan hubungan tu secara mengejut. Ichah bila dah dengar apa ustaz tu cakap macam tu, dia memang setujulah. Ichah ambil masa 3 bulan untuk putuskan hubungan dia dengan Haris. Ichah dapat putuskan hubungan dengan Haris sebab pada bulan ketiga tu ada seorang perempuan yang warga asing selalu kontak Haris, macam nak mengorat Haris lah. Dan Ichah gunakan keadaan tu untuk buat alasan, akhiri hubungan dia dengan Haris. Dan Haris pun terima dengan baik lah. Dia lepaskanlah si Ichah ni. Ichah rasa sangat-sangat bersyukur pada masa tu, sebab dia dah dapat larikan diri daripada seorang lelaki yang mempunyai pendamping. Ialah perempuan mana yang sanggup berkahwin dengan lelaki yang ada pendamping hantu raya. Kalau Ichah berkahwin dengan Haris, seolah-olah dia mengahwini 2 orang lelaki, seorang manusia dan satu lagi adalah jin. Beberapa tahun lepas tu Ichah pun berkahwin, kahwin dengan lelaki lain lah, dan dia dikurniakan 2 orang anak. Kisah kedua ni berlaku di Amerika Syarikat. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Nina. Nina adalah seorang jururawat, dan semasa perkara ni berlaku, dia bertugas di sebuah hospital swasta di Amerika Syarikat. Semasa Nina menceritakan kisah ni, dia dah bekerja di hospital lain. Maknanya perkara ni dah lepas lah. Nina bekerja di hospital ni, tempat kejadian ni berlaku, selama 2 tahun. Di hospital swasta tu,
Nina bertugas di sebuah ward, sebuah ward perubatan. Di dalam ward tu ada banyak bilik lah, dan ada satu bilik ni yang selalu berlaku kejadian-kejadian misteri. Bilik tu adalah bilik 109. Pada mulanya bilik tu biasa je, macam bilik lain juga. Tapi semuanya berubah bila ada seorang pesakit lelaki ni masuk ke bilik tu. Pesakit lelaki tu memang dah berusia, dah tahap macam datuk-datuk lah, mungkin 60, 70 tahun, 80 tahun macam tu lah umurnya. Mula-mula pakcik tu masuk ke ward tu pun dah nampak pelik. Sebab ahli keluarga dia lepas daftarkan pakcik tu ke ward tu, dia orang ni bergegas balik, seolah-olah macam memang nak tinggalkan pakcik tu dekat situ lah. Bila dah selesai urusan pendaftaran semua, pakcik tu ditempatkan di bilik 109. Pakcik tua ni sekali kita tengok, kita dah tahu memang menunggu masa untuk mati je. Maknanya masa mula-mula dia sampai di hospital tu memang keadaan dia dah sangat teruk, seolah-olah macam dah tak ada harapan lah. Pakcik ni perangai dia sangat-sangat agresif. Walaupun dia sakit teruk macam tu, perangai dia memang agresif lah. Sepatutnya orang yang sakit menunggu mati ni, dia tak berkelakuan macam tu. Ini tidak. Setiap kali ada jururawat pergi cek dia, pergi buat pemeriksaan, nak bagi makan ubat ke apa, pakcik tu akan tendang, akan meronta-ronta macam orang gila. Ada jururawat yang kena tampar dengan pakcik ni masa nak bagi ubat. Memang agresif lah pakcik ni. Dipendekkan cerita, pakcik ni sampailah masa-masa kritikal dia, masa dia menghadapi ajal. Pada masa tu memang prosedur di hospital swasta tu lah, bila ada pesakit yang nampak macam dah nak akhir hayat dia, jururawat ni akan berkumpul mengelilingi pesakit yang nak mati tu. Samalah dengan pakcik tu, bila pakcik tu dah nak meninggal, adalah beberapa orang jururawat mengelilingi katil pakcik tu. Masa pakcik tu nak meninggal, dia ada pegang tangan seorang jururawat ni. Dia pegang sangat-sangat kemas, sampai tangan jururawat tu jadi pucat. Masa tu pakcik tu menjerit, "Aku tak nak mati." Dia menjerit macam tu, kuatlah. "Aku tak nak mati." 2-3 kali pakcik tu menjerit macam tu. Dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhir di bilik 109. Semenjak kematian pakcik itulah, bilik 109 tu menjadi bilik yang misteri. Pada satu hari ni, ada seorang pesakit muda, seorang wanita muda ditempatkan di bilik tu. Perempuan muda ni, dia baru lepas menjalani pembedahan. Dia lumpuh daripada leher sampailah ke hujung kaki. Maknanya dia memang tak boleh nak bergerak langsung lah. Pesakit perempuan muda ni adalah seorang yang sangat pendiam, pendiam dan sangat beradab. Pada satu malam ni, masa tu pukul 11 malam. Masa tu Nina dan juga rakan-rakan setugas dia, jururawat yang lain, semuanya berada di kaunter jururawat, buat kerja masing-masing lah. Pada masa tu, semua pesakit di ward tu dah tidur. Tiba-tiba terdengar satu bunyi jeritan. Bunyi jeritan seorang lelaki, seolah-olah macam ada orang bergaduh dalam ward tu. Pada masa tu Nina dan juga kawan-kawan dia ni, rakan-rakan setugas jururawat ni, pergilah periksa bilik mana yang ada lelaki. Dia orang pergi cek lah. Pergi cek satu-satu. Tak ada nampak apa-apa, semuanya tidur macam biasa. Bila dah nampak semuanya okey, semuanya normal, Nina dan juga jururawat lain ni kembalilah semula dekat kaunter. Belum sempat dia orang duduk dekat kaunter tu, dia orang terdengar sekali lagi satu bunyi yang kuat. Tapi kali ni bukan bunyi jeritan, bukan bunyi macam orang bergaduh. Kali ni bunyi dentuman, seolah-olah ada sesuatu benda yang meletup. Kali ni Nina dan juga jururawat yang lain periksa semua bilik. Tak kisahlah bilik yang ada pesakit lelaki ataupun perempuan, semuanya dia cek. Sampailah dekat bilik bahagian belakang. Bilik 111, 110, semuanya normal, tak ada apa-apa. Lepas tu dia orang pergi pula ke bilik 109, tempat pesakit perempuan muda yang lumpuh daripada leher sampai ke hujung kaki tu. Bila dia orang buka pintu, dia orang terkejut sebab dekat atas lantai bilik tu berterabur semua barang, dan meja yang asalnya ada dekat tepi pesakit tu dah beralih ke tepi dinding. Meja tu dah terbalik, seolah-olah ada orang tolak dengan kuat sampai ke tepi dinding. Pada masa tu Nina dan juga jururawat lain ni memang tak syak lah dekat pesakit muda ni, perempuan muda ni, sebab perempuan muda ni lumpuh daripada leher sampailah ke hujung kaki. Nak gerakkan apa-apa pun semua tak boleh. Dan pada masa itulah pesakit perempuan muda yang lumpuh tu bercakap sesuatu, "Tolong alihkan saya keluar daripada bilik ni. Saya dah tak nak duduk dalam bilik ni." Lepas tu Nina ni bagi tahulah dekat pesakit muda tu, "Sekejap je, biar saya cek dulu dekat bilik mana yang ada kosong." Pada masa tu pesakit yang lumpuh ni menyampuk. Dia cakap, "Tak apalah, tak payah masuk dalam bilik lain pun tak apa. Letak je saya dekat lorong, dekat tepi lorong dekat luar ni." Akhirnya Nina dan juga jururawat lain ni tolonglah perempuan yang lumpuh tu, perempuan muda tu.
Dia tolak katil perempuan tu keluar bilik tu. Tumpanglah ke bilik mana-mana yang kosong. Satu lagi perkara misteri yang berlaku dekat bilik 109 tu, Nina ceritakan adalah apabila ada seorang pesakit perempuan tua ni, seorang makcik ni discharge daripada hospital. Maknanya boleh keluar daripada hospital lah. Makcik tu dah dirawat di hospital tu selama sebulan. Tapi dalam masa sebulan tu, dia tak dirawat di ward tempat Nina bekerja ni. Dia dirawat di ward lain. Cumanya, lebih kurang 3-4 hari sebelum dia dibenarkan keluar, dia dipindahkan ke ward tempat Nina bekerja. Dan makcik tu ditempatkan di bilik 109. Di hospital tu memang dah jadi tradisi lah. Bila ada seorang pesakit ni yang dah dirawat lama, kemudian pesakit tu berjaya menghabiskan rawatan tu, dan hari terakhir nak discharge, nak keluar tu, pihak ward akan sediakan satu majlis perpisahan. Tapi tak adalah majlis besar, sekadar ada makan minum sikit-sikit, lepas tu adalah nyanyian sikit, lepas tu adalah dia orang bagi hadiah dekat pesakit tu. Samalah macam makcik ni. Bila makcik ni nak keluar, pihak ward Nina ni ada buatkan majlis perpisahan. Bila dah selesai semua majlis, Nina temankan makcik ni untuk tunggu anak-anak dia datang. Anak-anak dia nak datang, nak ambil bawa balik ke rumah lah. Masa tu makcik tu pandang Nina. Lama dia pandang Nina. Lepas tu makcik ni bercakap, "Nina, kalau boleh janganlah bekerja dekat ward ni. Ward ni bahaya." Lepas tu Nina tanyalah makcik tu, "Kenapa makcik?" Makcik tu pun ceritalah apa yang berlaku dekat dia semalam. Maknanya malam terakhir dia tidur di bilik 109. Pada malam terakhir tu, makcik tu tidur macam biasalah. Lebih kurang jam 2 pagi, makcik tu terjaga sebab dia terdengar ada suara seorang lelaki seolah-olah berbisik dekat dia. Makcik tu tak berapa dengar apa yang lelaki tu sebut. Bila makcik tu buka mata, makcik tu pandanglah dekat sekeliling bilik tu, dalam bilik tu. Masa itulah makcik tu nampak di sudut bilik ada seorang lelaki yang sangat tinggi tersenyum dekat dia. Lelaki tinggi tu, dia tak ada mata. Dekat ruang mata ni kosong, tak ada bola mata, gelap aja berlubang. Dan bila lelaki tu senyum dekat makcik tu dapat tengok gigi lelaki tu. Gigi lelaki tu bukan macam gigi manusia. Gigi lelaki tu nampak macam hujung pisau. Kalau kita tengok pisau, dia macam apa? Macam tu lah, dekat hujung pisau tu. Bentuk dia tajam dan juga berwarna seperti besi. Bila makcik tu dah nampak lelaki tinggi tu, makcik tu tutup balik mata sebab dia takut. Bila makcik ni tutup mata, dia dapat rasa lelaki tinggi tu berjalan menghampiri dia. Sampailah dia dapat rasa nafas lelaki tu berada betul-betul hampir dengan muka dia. Beberapa saat lepas tu, makcik tu terdengar ada lagi satu suara lelaki. Makcik tu masih lagi memejamkan mata pada masa tu. Sekarang ni ada 2 suara dekat dalam bilik tu. Dan suara tu seolah-olah bergaduh. Masa ada 2 suara lelaki bergaduh tu, makcik tu cuma dapat dengar dengan jelas satu ayat aja. Yang lain semuanya tak jelas sebutan. Satu-satunya perkataan yang makcik tu dengar adalah, "Aku tak akan keluar daripada bilik ni." Makcik tu pun buka mata. Bila makcik tu buka mata, tak ada apa-apa pun dalam bilik tu. Tak ada siapa-siapa pun. Ada benda tak elok dekat sini. Tapi dalam masa yang sama, ada juga entiti yang baik. 2 entiti ni bergaduh. Tak lama lepas tu, Nina dapat tawaran kerja di hospital lain dengan gaji yang lebih tinggi. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.